Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada live. Okey, okey ke? Kita ada masalah teknikal sikit tadi. Okey, so apa khabar? Saya harap tuan dan puan yang sedang menonton live ini berada dalam keadaan yang sihat. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah kerana kita masih dipanjangkan usia, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama join live pada malam ini. Okey, saya doakan juga kepada anda yang berada di rumah yang sedang menonton live ini, berada dalam keadaan yang tenang, ya, berada dalam keadaan yang bahagia, gembira, ceria dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan rasa kasih dan sayang saya minta hari ini, live ini, okey, sama-sama kita kongsikan, kita share, kita like, kita tag kawan-kawan kita supaya mereka sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Okey, so macam mana, suara saya okey ke? Clear? Kalau clear, komen sikit clear kat situ. Okey, kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita ada kat sini, tadi saya perasan Kak Wan, ya, dia tulis kat sini Kak Wan antara orang yang terawal juga. Okay, ada juga mentor kita, Puan Hajah Kia Abdul Razak. Okay, so ada Nur Faizah. Okey, panggil lagi kawan-kawan kita lain. Kita juga ada Huda Syar. Dia kata clear dari Singapura. Alhamdulillah. Okey, kita live ni memang sangat terbuka. Kita diberi peluang dan juga kesempatan tanpa mengira sempadan. Orang kata orang Brunei boleh tengok, orang Singapura boleh tengok, Sabah, Sarawak semua boleh tengok. Okey, so insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Kalau okey, Zuriati Ismail kata Alhamdulillah clear. Okey, kalau clear, okey, Alhamdulillah. InsyaAllah semoga perjalanan live pada malam ini berjalan dengan lancar. Okey, tuan-puan yang berada di rumah, tajuk kita pada malam ini ialah Diary Usahawan Profesional. Okey, hari ini, ya, live ini kita bakal bongkarkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh para usahawan di luar sana untuk kita upgrade diri supaya menjadi seorang usahawan yang profesional. Adakah kita hanya menyantuni pelanggan setiap hari? Memang rugilah kalau siapa yang tak ambil peluang untuk ambil input pada malam ini, memang sangat-sangat rugi, sebab insyaAllah, ya, input yang bakal dikongsikan oleh jemputan kita pada malam ini, insyaAllah kita boleh praktikkan setiap hari dan kita boleh manfaatkan supaya diri kita semakin hari semakin ada, orang kata apa, kebaikan, semakin kita boleh perbaiki dari semasa ke semasa. Okey. Ada Noria Stain kata suara clear, gambar je tak jelas. Line saya tak okey ke? Gambar saya tak okey ke? Ke line yang di sana tu yang tak jelas? Clear ke gambar saya? Okay, kalau clear, okey, jelas, boleh komen sikit tak? Kalau tak jelas mungkin kita boleh okey ke? Komen sikit, okey lah, baru saya tahu okey. Saya seorang-seorang tau kat sini. Okey. Okey, tak apa. Saya kira live pada malam ni insyaAllah, ya, saya rasa penonton di luar sana pun tak sabar untuk dengar ceramah daripada jemputan kita pada malam ini. So, okey, sekejap. Sebenarnya saya terbaca komen, gambar tak jelas. Macam mana saya nak buat bergambar bagi jelas? Tak jelas muka. Line interrupt. Aduh, kejap, ya. Gambar saya tak jelas ke? Aduh, mak. Suara jelas, gambar tak jelas ke? Kalau gambar tak jelas, saya rasa mungkin tak ada rezeki kot.
Tak ada rezeki orang tengok muka saya kot. Okay, wah, tak adalah. Okay, tak apa. InsyaAllah line mungkin kat sini dia ikut swing juga kot. InsyaAllah nanti okey lah tu. Okay, so tanpa membuang masa, kita nak jemput penceramah kita pada hari ini, iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Anisha? Alhamdulillah baik. Ustaz nampak muka saya tak? Dia orang komen Alhamdulillah suara nampak. muka saya tak jelas. Suara jelas, muka pun bagi saya di sini clear insya-Allah. Tak tahu di bahagian yang lain ya, tapi pada saya insya-Allah alhamdulillah dua-dua jelas. Muka pun jelas, suara pun jelas. Itulah tu. Saya terinterrupt pula. Saya terinterrupt. Yeah. Dia orang boleh kata mula, muka tak jelas. Okey, boleh. InsyaAllah Ustaz. So hari ini kita, untuk penonton di luar sana, kalau ada sebarang pertanyaan boleh saja komen. InsyaAllah di hujung live nanti kita mungkin boleh bacakan kepada Ustaz, mungkin Ustaz boleh jawab soalan-soalan daripada penonton sekalian. So tanpa berbuang masa, saya serahkan live ini kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi saya hormati Cik Anissa, sahabat saya Cikgu Rosman yang menjadi technical man pada malam ini. Seterusnya kepada kepimpinan dan pengurusan pihak Anaida serta Sarigama HQ dan juga yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita di kalangan ramai hamba-Nya pada saat ini untuk diberikan kebaikan. Ya, kita berada di dalam majlis ilmu iaitu di Taman Syurga. Alhamdulillah. Pada malam ini saya diamanahkan untuk berkongsi satu tajuk iaitu diary usahawan profesional. Ya. Terlebih dahulu saya ingin tegaskan apa yang saya akan kongsikan, apa yang saya akan perkatakan. Saya akan melihat pada perspektif Islam, ya, kerana Islam adalah pasangan hidup kita. Kita tidak boleh berpisah daripada Islam. Apabila kita memilih Islam, kita memilih kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi apabila kita memilih berpisah daripada Islam, kita akan mengundang kegalauan jiwa, kemiskinan jiwa, hati dan sebagainya. Jadi sebab itu apabila kita buat apa saja, kita hendaklah kaitkan dengan iman dan Islam kita. Dan kata apa saja yang kita buat, insya-Allah kita nak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Ya. Baik. Bila sebut tentang usahawan, ya, dia berkataan usaha lah, ya. Usahawan artinya orang yang gigih berusaha untuk menawarkan sama ada produknya ataupun perkhidmatannya. Dan bila disebut usahawan, dia ada berkait rapat sungguh dengan perniagaan, bisnes. Dan apabila kita menyebut tentang perniagaan, subhanallah, di dalam Al-Quran, kalimah perniagaan ataupun kata-kata terbitan daripada perniagaan itu disebut tidak kurang daripada 8 kali. Ya. Apabila Allah menyebut sesuatu istilah ataupun satu perkataan, satu perkara di dalam Al-Quran, sekalipun hanya sekali, ya, itu sangat penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meletakkan sesuatu yang bersifat picisan dan pinggiran di dalam kitabnya yang sangat mulia itu Al-Quran. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sekali pun itu penting, apatah lagi bila diulang-ulang sampai 8 kali. Artinya perniagaan ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak menyebut suatu perkara, nak bandingkan dengan suatu perkara yang sangat penting, perniagaan dipilih untuk dibandingkan dengan perkara itu. Contohnya kita lihat di sana ada ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi
bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman, sukakah kalau aku tunjukkan satu perniagaan, ya, digunakan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, ya, iaitu kamu beriman kepada Allah, Rasul dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa kenapa dipilih perniagaan, ya, tijarah. Kenapa tidak dipilih misal kata kerja-kerja yang lain, tetapi perniagaan. Ini menunjukkan perniagaan ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sahabat-sahabat yang awal ataupun golongan as-sabiqunal awwalun, ya, semuanya terdiri kebanyakannya daripada businessman, orang yang terlibat dalam perniagaan. Sayyidina Umar, kita tengok radhiyallahu anhu, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Zubair Al-Awwam, begitu juga Talha Ubaidullah. Kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Utsman, semuanya adalah orang yang berniaga. Jadi artinya peneraju ataupun orang yang penegak Islam di peringkat awal ialah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan, kerana kepakaran dalam bidang perniagaan itu juga sebenarnya dibawa untuk memperkembangkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Subhanallah, ya. Khususnya kalau kita tengok dalam amalan-amalan Islam, ada amalan-amalan tertentu yang akan memberi reward ataupun ganjaran yang tertentu. Ia khusus, ya. Seperti mana kalau kita tengok pemutar skru, bila kita ada skru yang ini, dia mesti skru nombor 2 ke nombor 3, dia ada sesuatu. Kalau skru tu nak dibuka dengan pemutar skru yang berbeza, dia tidak yang berlainan, dia tidak akan boleh buka. Hanya pemutar skru yang sama nombor tu, itu boleh membuka skru tu, ya. Jadi begitu juga amalan-amalan Islam. Contohnya kalau kita nak selamat daripada sifat nifak dan dimasukkan ke dalam syurga, selamat daripada api neraka, di sana Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya siapa yang menjaga solat berjemaah selama 40 hari akan diberi 2 jaminan. Yang pertama, selamat daripada nifak dan selamat daripada api neraka. Jadi kalau kita nak selamat daripada nifak, amalan khususnya ialah solat berjemaah. Begitu juga kalau kita nak amalan kita tu ataupun ganjaran pahala tanpa hisap, bighairi hisap. Selalunya kalau kebaikan dibalas 10, kalau infak di jalan Allah dibalas 700 kali. Tetapi pahala sabar bighairi hisap, ya, boleh dibuat 7,000, 700, 7 juta dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa ada pengkhususan kepada sabar itu sendiri. Dan kalau kita nak jadi jiran para nabi, para siddiqin, dan juga orang-orang yang syuhada wassalihin, ada 4 golongan, ya. Nabiin, orang yang para nabi, kemudian orang yang benar, orang yang syahid dan orang soleh. Maka di dalam hadis mengatakan kita perlu menjadi peniaga atau usahawan yang jujur lagi amanah. Jadi kalau kita nak berjiran dengan para rasul, kita nak berjiran dengan orang yang mati syahid, contohnya Ja'far bin Abi Talib, kita radhiyallahu anhu, kita nak berjiran dengannya, maka jalannya ialah jadilah peniaga yang jujur dan amanah. Inilah yang pemutar skru tadi, ya. Ini. Jadi subhanallah, menjadi seorang usahawan, subhanallah, suatu yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu satu, ya, sebagai permulaan, ya. Islam datang, saya katakan tadi, bukan untuk mengajar manusia untuk berniaga, untuk berusaha. Sebab, ya, sebelum kedatangan Islam pun, tanpa kedatangan Islam pun manusia dah boleh, ya, untuk berusaha, untuk berniaga, untuk melakukan membina tamadun lahiriah tanpa Islam, ya. Contoh, ya, kita, tetapi Islam datang untuk mengatur dan mendorong fitrah yang ada dalam diri manusia untuk berniaga itu. Ya. Jadi berniaga tu Islam tak datang untuk mengajar kita berniaga begini, tidak. Islam hanya mengatur peraturan-peraturan dalam perniagaan dan mendorong peniaga-peniaga supaya berniaga niat kerana Allah dan sebagainya. Contohnya, saya buat contoh, ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, dia sahabat ini dah jadi kaya sebelum lagi dia memeluk Islam.
sebelum memeluk Islam, Abdul Rahman bin Auf dah jadi seorang jutawan dah, ya. Tetapi apabila dia memilih untuk berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terpaksa meninggalkan seluruh hartanya, bukan saja hartanya tetapi keluarganya pun ditinggalkan. Artinya bila dia sampai ke Madinah, dia bermula daripada zero. Artinya Abdul Rahman bin Auf menjadi jutawan sebelum Islam lagi dah jadi jutawan. Artinya kemahiran dia berniaga, skill dia berniaga, kepakaran dia dalam berniaga sudah terbina sebelum dia masuk Islam. Tetapi apabila dia hijrah ke Madinah, dia memulakan perniagaannya daripada kosong semula, daripada bawah semula. Dan waktu itu dia berniaga bukan saja dengan kepakaran yang dia dapat sebelum Islam, tetapi dia berniaga dengan niat kali ini kerana Allah. Dan juga peraturan-peraturan halal haram juga dan segala peraturan-peraturan yang perniagaan itu diatur oleh syariat daripada Allah. Maka apa yang terjadi? Waktu itu Abdul Rahman bin Auf, ya, kita lihat dalam masa setengah tahun saja dia menjadi orang yang terkaya. Dia menjadi orang nombor 3 kaya di Madinah, 6 bulan. Dalam tempoh 1 tahun saja Abdul Rahman bin Auf sudah menjadi orang yang terkaya di Madinah. Artinya bila kita menerima Islam, orang-orang yang berniaga kerana dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iman dan takwa, maka dia ada macam satu jump start atau fast track yang lebih laju daripada sebelumnya. Jadi inilah yang kita nak lihat, supaya kita bagaimana kita nak sungguh-sungguh supaya kita betulkan niat kita dalam perniagaan, ya, dan bagaimana kita menjalankan perniagaan itu dengan berpandukan syariat daripada Allah, dengan peraturan daripada Allah. Dan insya-Allah sekiranya kita berpandukan kepada Islam, insya-Allah kita akan dapat orang kata keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Ya, pertama saya ingin membetulkan mindset kita, cara kita berfikir. Setengah orang berkatakan kalau kita nak untung, kita ikut Islam. Kalau kita nak untung dalam perniagaan, kalau kita nak untung dalam kita punya bisnes kita, dalam usaha kita, kita ikut Islam, insya-Allah kita dapat untung. Walaupun kelihatannya macam tepat, tetapi sebenarnya tidak betul, tidak tepat. Bukan kalau kita nak untung ikut Islam, tetapi ikut Islam kita untung. Kita berniaga benar-benar kerana Allah, kerana ikut peraturan daripada Allah, sama ada syariat yang zahir ataupun syariat yang batin, insya-Allah ya kita akan untung. Artinya begini, ya, Islam adalah matlamat, keuntungan adalah alat. Sekali lagi saya tegaskan, Islam adalah matlamat, keuntungan adalah alat. Bukan sebaliknya, keuntungan adalah matlamat, Islam adalah alat, bukan. Kalau kita kata kita ikut Islam, insya-Allah untung, kita jadikan Islam sebagai matlamat dan untung itu sebagai alat semata-mata. Ya, sama juga saya pernah mendengar satu syarahan tentang ceramah tentang kebahagiaan di dalam rumah tangga, ya. Dia kata jangan kita kata ikut kalau kita nak rumah tangga kita bahagia, ikut Islam. Jangan begitu. Kita ikut Islam, jadikan rumah tangga kita ibadah, insya-Allah kita akan bahagia. Artinya ibadah itu ataupun ikut Islam itu mesti menjadi matlamat, manakala kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah alat ataupun impak daripada kita menegakkan Islam. Ya, jadi begitu juga dalam perniagaan. Hendaklah kita susun betul-betul nawaitu kita, ya, kita susun diary, dikatakan usahawan profesional kita, betul-betul kita niatkan kerana Allah, dan juga kaedahnya, cara kita berniaga itu benar-benar berpandukan kepada syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dijamin keuntungan. Bukan saja keuntungan di dunia, tetapi keuntungan di akhirat. Bukan saja keuntungan yang besar, tetapi keuntungan yang tidak menimbulkan kesan-kesan sampingan. Saya sebutkan kesan sampingan yang negatif ini ialah kadang-kadang kita dapat kejayaan dalam dalam perniagaan, tetapi rumah tangga kita rosak, berantakan. Ya, saya jadikan begini, saya katakan begini kerana majalah Fortune pernah buat kajian. Majalah Fortune ni majalah ekonomi lah, pernah buat kajian di kalangan CEO yang bertaraf world class. CEO yang bertaraf world class, ya.
keunggulan mereka memimpin ataupun menerajui perniagaan memang tidak dinafikan. Bilion dolar aset mereka, cawangan seluruh dunia. Tetapi majalah Fortune membuat kajian bagaimana keadaan rumah tangga CEO yang bertaraf world class ini. Subhanallah, dapatannya sungguh mengejutkan ya. Hanya 10% saja daripada CEO yang bertaraf world class ini tidak mengalami keruntuhan rumah tangga ya. Jadi mereka berjaya dalam perniagaan tetapi rumah tangga mereka berantakan. Kita tak mau jadi begitu ya. Tetapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berniaga mendapat keuntungan yang hebat, yang mendapat keuntungan yang banyak, ya, begitu juga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia. Jadi inilah ya kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nak dijadikan contoh dari usahawan profesional, mestilah meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ya. Selalu dikatakan kalau kita nak berjaya, kita tiru saja sifat orang yang berjaya. Kalau kita nak berjaya, tiru saja ciri atau sifat orang yang berjaya. Ya. Jadi ini adalah hasil kajian pakar-pakar psikologi, pakar-pakar motivasi. Mereka kata kalau nak berjaya, tiru saja sikap orang yang berjaya, kerana sikap orang berjaya ini ada persamaan di antara mereka walaupun perlainan bangsa, walaupun mereka hidup di lain zaman dan sebagainya, tetapi persamaannya ada. Bagaimana mereka mengurus waktu, bagaimana mereka membuat keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka mendepani masalah ataupun menghadapi cabaran, sama saja. Jadi pakar-pakar motivasi dan psikologi kata kalau kita nak berjaya, tiru saja orang yang berjaya. Dan orang yang paling berjaya khususnya dalam bisnes yang telah ditunjukkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kajian yang dibuat, hasil dapatan pakar-pakar motivasi psikologi hanya membenarkan satu hakikat yang telah lama dahulu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu buat kamu adalah ikutan yang terbaik. Jadi Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik dalam berbisnes ataupun dalam kita menjadi usahawan. Jadi apabila kita ikut saja Rasulullah SAW, kita berjaya tanpa side effect, tanpa kesan sampingan yang negatif. Dan apabila kita ikut saja Rasulullah sebagai usahawan, maka kita akan dijanjikan dunia, keuntungan di dunia dapat dan keuntungan di akhirat lebih-lebih lagi kita akan dapat. Ini yang pentingnya ya. Jadi subhanallah, mari kita surut sedikit bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita bagaimana nak mengatur kehidupan kita mengikut jejak-jejak ataupun jalan yang telah direntas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nantinya kita juga akan mendapat kejayaan. Baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perniagaan tanpa modal. Itu tanpa modal. Kerana Rasulullah SAW mula didedahkan dalam dunia perniagaan ketika umurnya 12 tahun ataupun 10 tahun kata sekian riwayat. Yang mendidik Rasulullah, yang melatih Rasulullah dalam dunia perniagaan dibawa bukan melalui buku-buku bacaan, tidak. Rasulullah seorang ummi. Rasulullah dibawa ke lapangan oleh dua orang bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan Abbas. Pergi dalam perniagaan, bagaimana bertemu dengan pelanggan, bagaimana bertemu dengan kafilah pada waktu itu sekali keluar 3 bulan, pergi ke Syam pada musim panas, ke Yaman dalam musim sejuk dan sebagainya. Rasulullah dididik untuk mengenali kliennya. Bagaimana watak bangsa di tempat itu, watak klien waktu itu, apa barang keperluan mereka dan sebagainya. Jadi Rasulullah telah dididik awal lagi, untuk bagaimana memiliki minda usahawan. Minda usahawan itu ialah yang pertama, nampak bila ada masalah nampak peluang. Dan menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Yang kedua. Yang ketiga, menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbeza, dengan unik. Pertama, orang yang minda usahawan ialah nampak masalah itu sebagai peluang, selesaikan dengan segera tanpa penangguhan, dan yang ketiga menyelesaikan dengan cara yang berbeza. Jadi ini yang dilatih oleh dua orang bapa saudara Rasulullah SAW, sebab Rasulullah anak yatim kita tahu
pada umur 17 tahun. Artinya 5 tahun dilatih. Pada usia 17 tahun Rasulullah SAW telah memulakan usahawannya sendiri, ya, iaitu Rasulullah punya kepakaran tapi tak ada modal. Jadi Rasulullah bertemu dengan orang yang ada modal, kemudian jalankan perniagaan itu, keuntungannya dibahagi pada dua. Jadi ini yang dikatakan Rasulullah bermodalkan kepakaran. Kepakaran inilah yang dikatakan profesional. Ya, profesional ini kalau kita lihat dalam istilah Dewan Bahasa, satu pekerjaan yang memerlukan ilmu dan kemahiran yang khusus dan tinggi. Ya, Rasulullah 5 tahun Rasulullah dilatih dalam dunia bisnes, iaitu universiti kehidupan. Terus turun ke bawah. Ya, kemudian di sana Rasulullah SAW dilatih ada 4 perkara yang paling penting, ya, apabila disebut profesional. John C. Maxwell, bukan John C. Maxwell, ya, Profesor Thomas Berry daripada Harvard Business School, dia mengatakan bahawa manusia ni boleh berjaya atas 4 perkara. Pertama, sikap, attitude. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, kemahiran. Yang keempat, maklumat. Ni, ya, bila disebut profesional, sikap, ilmu, kemahiran dan juga information. Ya, baik. Bila dikaji lagi lebih dalam bahawa ilmu, kemahiran dan information hanya menyumbang 7% saja daripada kejayaan. Yang selebihnya 93% ialah berfokus ataupun bertumpu kepada sikap. Artinya seorang usahawan untuk berjaya, sikapnya mesti lebih dominan daripada ilmu, kemahiran dan juga maklumat. Jadi artinya walaupun ilmu tinggi, walaupun kemahiran tinggi, walaupun kita banyak tentang maklumat tentang produk, maklumat tentang promosi, tetapi sikap kita tak betul, sikap kita buruk ataupun sikap kita negatif, kita akan gagal. Jadi Rasulullah SAW, ya, berniaga umur 17 tahun, mula berniaga dan akhirnya Rasulullah berjaya sehinggalah umur Rasulullah 25 tahun. Waktu umur 25 tahun itu Rasulullah mula mendapat kepercayaan daripada seorang businessman yang tersohor pada waktu. Siapa dia? Siti Khadijah radhiyallahu anhu, ya. Ya, Siti Khadijah beri kepercayaan dan Rasulullah SAW berniaga dan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Ya, dan Siti Khadijah orang yang bijak dapat mengenal orang yang bijak, ya. Orang yang baik tertarik dengan orang yang baik. Dia lihat Rasulullah SAW bukan saja dalam perniagaan tu ada kejujuran, ada integriti, tetapi Rasulullah juga yang pentingnya juga ada kompetensi ataupun ada profesional dalam perniagaannya. Jadi Rasulullah SAW waktu umur 25 tahun dah berniaga dan akhirnya pada usia itulah Rasulullah kahwin, bernikah dengan Siti Khadijah. Anda tahu kekayaan Rasulullah pada waktu itu. Kita tak tahulah berapa dalam sejarah, tak disebut, ya. Tetapi kalau kita tengok hadiah mas kahwin Rasulullah kepada Siti Khadijah, 0,5 kilogram emas. Cik Anissa, tinggi, ya, 0,5 kilogram emas, ya. Memang tinggi, ya, 0,5 kilogram. Dan walimah ataupun kenduri kahwin itu disembelih 100 ekor unta. Bayangkan, ya, perniagaan tu, perkahwinan itu, majlis walimah itu sangat meriah, sangat besar-besaran, ya, kerana Rasulullah sudah menjadi orang kaya dan pada usia 39 tahun, ya, Rasulullah SAW sudah mencapai satu tahap yang dikatakan financial freedom. Financial freedom ni artinya duit dah bekerja untuk Rasulullah, ya. Dan waktu itu Rasulullah dah ada usahawan-usahawan di bawah Rasulullah, menjadi mentor dah. Dan waktu itu usahawan-usahawan diberi modal dan menjalankan, Rasulullah berada di atas sekali, ya. Dan waktu itulah, ya, Rasulullah SAW berada di puncak kegelisahan kerana melihat, ya, orang-orang Arab jahiliah terus leka dengan araknya, dengan zina, dengan judi, dengan pelbagai kemungkaran. Itu zaman jahiliah. Cuba kita lihat, ya, Rasulullah ketika di puncak kejayaannya sebagai ahli perniagaan, tetapi Rasulullah SAW berada juga di puncak kegelisahannya melihat bagaimana keadaan umat itu.
Sebab itu Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Kalau kita lihat, setengah orang melihat dari sisi negatif. Rasulullah duduk di Gua Hira dan sebagainya. Waktu itu sebab tu kita kena buat juga duduk terpencil dan sebagainya, meninggalkan perniagaan. Tidak, Rasulullah waktu itu boleh meninggalkan rumahnya untuk bertahanus di Gua Hira kerana perniagaan sudah berjalan. Orang kata sekarang ni sambil tidur pun duit jalan, dan sebagainya. Begitulah. Jadi itulah yang kalau kita boleh belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berjaya dalam perniagaannya. Kalau saya nak sebut tentang profesional, setengah orang bila disebut kenapa Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan, Rasulullah jujur, Rasulullah amanah. Jawapan tu betul, tetapi tidak berapa tepat. Rasulullah berjaya dalam bidang perniagaan bukan sahaja kerana kejujurannya sahaja, bukan saja amanahnya sahaja, tetapi Rasulullah mempunyai kepakaran. Rasulullah profesional dalam dunia perniagaan. Saya ada terbaca satu buku bagaimana Rasulullah berbisnes, kita tengok uniknya sistem pemasaran Rasulullah SAW waktu itu. Waktu itu cara pemasaran Rasulullah, cara Rasulullah promosi, menjual barang itu satu kaedah yang tidak dikenal oleh peniaga-peniaga yang lain. Bagaimana Rasulullah menjual satu barang itu dengan memberitahu harga beli barang itu daripada production, daripada orang yang menghasilkan barang itu, producer lah, ataupun orang yang mengeluarkan barang itu. Jadi kalau kata di tangan saya pen ni, saya dapat daripada kilang harga 10 sen, kata begitu, 10 sen, maka Rasulullah SAW bila dapat satu barang dengan harga certain harga, dia beritahu kepada kliennya, kepada pelanggan berapa harga yang dibelinya daripada orang yang memberi kepada Rasulullah, daripada pengeluar tadi. Jadi kata 10 sen. Siapa yang nak beli lebih daripada tinggal? Ada orang kata 15 sen, ada kata 20 sen, ada yang kata 30 sen. Tetapi bila diberitahu harga yang sebenar, tentulah kita tidak boleh menjual dengan harga yang sangat tinggi sebab orang tahu berapa harga modal kita, betul tak? Kalau orang tahu kita beli 10 sen, takkan orang nak offer pen ini dengan harga RM5 contoh. Tentulah lebih tinggi 10 sen, 15 sen, 30 sen, 20 sen dan sebagainya. Tetapi Rasulullah buat begitu, Rasulullah dapat jual volume. Lebih ramai orang yang beli. Lebih ramai orang yang beli kerana apa? Rasulullah menjual walaupun dengan harga yang rendah sedikit, tinggi sedikit daripada harga modal, tetapi Rasulullah dapat meraih ramai klien. Itu satu cara. Dan waktu itu kalau kita lihat ada peniaga-peniaga yang marahkan cara itu, mereka menjual lebih murah lagi supaya orang beralih kepada mereka. Dan Rasulullah waktu itu tidak pula merendahkan harga, tetap dengan sikapnya, dan bila orang dah beli semua dah habis, orang juga pergi kepada Rasulullah. Satu baik, itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga. Ini yang dikatakan think outside the box, ataupun kreatif. Jadi sikap dari seorang usahawan yang profesional ialah sentiasa kreatif dan inovatif. Sama ada dari segi pemasarannya, dari segi promosinya, segi iklannya dan sebagainya. Ini penting. Dan mesti ada, itu yang dikata kebijaksanaan. Yang kedua, mesti ada keberanian. Walaupun sudah diboikot oleh peniaga-peniaga yang lain, tetapi Rasulullah tetap dengan prinsipnya. Dan akhirnya apabila Rasulullah berani menghadapi mungkin waktu itu kekurangan sedikit, tetapi lama kelamaan orang kembali kepada Rasulullah untuk mendapatkan produk itu. Ini penting. Jadi satu lagi yang kita lihat, orang tertarik dalam apabila berhubung dengan Rasulullah SAW, dalam perniagaan dia ada dua, konten dan kontainer. Sekali lagi, konten dan kontainer. Produk ataupun servis perkhidmatan itu konten. Kontainer ialah cara kita mempersembahkan diri kita.
barang kita, produk kita, servis kita itu kepada orang lain, ya. Artinya kontainer itu ialah cara kita berhubung, cara kita berkomunikasi, kita menepati janji, segera memenuhi pelanggan, boleh menjadi pendengar yang baik, boleh menerima kritik yang baik. Yang ini namanya kontainer, ya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca dalam buku itu lagi, ya, sejarah itu dia, orang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling, individu yang cepat membayar hutang. Rasulullah ni kalau janji untuk bayar, misalnya kata ambil dari satu produk, dia akan membayarnya cepat, dan orang yang berjanji dengan menepati masa. Ada satu ketika seorang berjanji dengan Rasulullah di tempat tertentu pada waktu tertentu. Rasulullah berada di tempat tu, dia tak datang. Sekali lagi berjanji, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah kata, sampai dia datang waktu itu, Rasulullah kata, saya telah disusahkan oleh engkau dengan perjanjian, dengan tidak menepati waktu. Itu saja kata Rasulullah. Sebab itu Rasulullah ada trademark dia, ada label yang telah diletakkan oleh pelanggan, iaitu seorang yang accountability. Maksudnya boleh diharap kalau berjanji dia menepati, ya. Selain daripada itu, Rasulullah sangat, orang kata, dalam berkomunikasi, Rasulullah sangat menghargai orang yang dihadapinya, ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam perniagaan, komunikasi itu sangat penting, ya. Jadi dikatakan seorang tu profesional dalam perniagaan apabila bukan saja produknya baik, bukan saja servisnya baik, tetapi cara dia berkomunikasi itu sangat menarik perhatian. Sangat, orang bila berdepan dengan peniaga atau usahawan ini, mereka tertarik dengan kepribadian, ya. Sebab tu orang kata kena, Rasulullah tu sentiasa senyum. Rasulullah SAW seorang pendengar yang baik. Rasulullah SAW bila bercakap bercakapnya tepat dan juga singkat, padat, ya. Jawamul kalim, dia kata, ya. Itu yang ketiga. Rasulullah SAW tu sangat sangat bertolak ansur dengan kliennya dan sebagainya. Subhanallah. Itu yang dikatakan kontainer yang baik. Jadi kita melihat Rasulullah SAW adalah contoh, ya. Sebab itu kalau kita kata Rasulullah ni berjaya, bukan saja kerana soal kejujurannya, soal amanahnya, tetapi yang paling penting juga ialah Rasulullah SAW sangat profesional di dalam dunia perniagaan. Baik, kalau kita lihat arti kejayaan, apa yang dikatakan sekarang arti kejayaan? Sekarang kita lihat semua orang berebut nak jadi jutawan, ya. Nak jadi jutawan. Sebab itu apabila musim tempoh PKP ini, kuarantin ini dilanjutkan, bagaimana nak jadi influencer, bagaimana nak jual produk dalam internet dan sebagainya, dan ada orang yang menjana keuntungan yang berganda-ganda. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihikan, menjadi kaya tidak salah. Tetapi sebelum kita berusaha untuk jadi kaya, untuk jadi jutawan, billionaire, apa sajalah, ya, kita perlu tahu kenapa perlu kita jadi kaya. Kenapa perlu kita jadi kaya dulu, ya. Sebab nanti kalau kita terus saja berusaha untuk jadi kaya tanpa kita tahu kenapa kita perlu jadi kaya, waktu tu insya-Allah, ya, kekayaan tidak akan memberi kebahagiaan bagi kita. Saya bagi contoh, ya. Kita diajar untuk mendaki bangunan, kita pun mendaki bangunan, ya, dengan cekap, ya, dengan cepat, dan kita sampai ke kemuncak. Bila sampai ke kemuncak, baru kita tahu kita mendaki bangunan yang salah. Rupanya bangunan yang salah. Dan bila kita mendaki bangunan yang salah, kita akan berasa sepi, lonely, kesunyian apabila berada di puncak, ya. Sekiranya kita berasa sunyi apabila kita berada di puncak, itu menunjukkan kita sedang mendaki bangunan ataupun kita sedang memanjat bangunan yang salah. Kenapa perlu jadi kaya? Kenapa kita perlu jadi usahawan, ya? Ya, kita perlu jadi usahawan. Pertama, ya, mesti kita padankan dengan tujuan hidup kita. Ini penting. Sekali lagi saya tegaskan, ya, untuk
kenapa kita perlu jadi kaya, kenapa kita perlu berniaga, mesti diselaraskan dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berniaga, apabila kita niat nak jadi kaya dengan selaras dengan tujuan Allah ciptakan kita, insya-Allah apabila kita kaya, kita bahagia. Kita kaya harta, kita kaya hati. Kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat kesenangan. Kita dapat kualiti jiwa, kita juga dapat kuantiti harta. Dua-dua. Tetapi sekiranya ya kita tidak bertitik tolakkan kepada tujuan yang betul, kita mungkin ada kuantiti harta, tetapi kita tidak ada kualiti jiwa. Kita mungkin ada kesenangan, tapi kita tidak ada ketenangan. Rumah kita luas, tetapi hati kita sempit. Ya, kita berjaya berada di puncak, tetapi kita kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan yang lain. Kita tak mau jadi begitu. Jadi pastikan sebelum kita memanjat bangunan yang betul. Iaitu tujuan hidup kita adalah untuk jadi, pertama jadi hamba Allah. Yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dua ya, Az-Zariyat ayat 56, Al-Baqarah ayat 30. Ini tujuan hidup. Mission kita, reason for our existence. Jadi tujuan kita berniaga, tujuan kita nak jadi kaya mesti diselaraskan dengan tujuan kita untuk jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah tu hamba yang patuh, hamba yang akur, hamba yang tunduk kepada Allah, ya, yang menegakkan dalam kehidupannya yang halal, ya, yang tinggalkan yang haram, yang sunat dibuat, yang harus dijadikan ibadah, yang ini menjadi hamba Allah. Yang kedua untuk menjadi khalifah. Khalifah kalau hamba Allah tu jadi baik, khalifah sebaliknya untuk memberi kebaikan. Rupa-rupanya kita nanti bila dah jadi kaya, ya, kita nak faham ya, kita nak memberi kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Kerana orang kaya yang syukur itu lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Kerana orang miskin yang sabar, pahala sabar dia dapat saja dirinya. Tetapi orang kaya yang syukur, kebaikan dia akan dapat dikongsi bukan saja olehnya tetapi oleh orang lain. Ya, sebab itu kita lihat ya, apabila seorang itu berniaga untuk menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi khalifah yang memberi kebaikan, subhanallah ya. Kalau dia berjaya, insya-Allah dia dapat pahala syukur. Tetapi sekiranya dalam perjalanan tu dia tak jadi kaya lah, dia jadi sederhana, ataupun biasa-biasa saja, dia dapat pahala sabar. Walaupun dia tak dapat kaya harta, tetapi dia dapat kaya hati. Walaupun dia mungkin tak dapat kekayaan, tetapi dia dapat ketenangan. Ini dia kata, sama ada berjaya mendaki puncak ataupun hanya berada di pertengahan puncak saja, belum sampai ke tempat yang tinggi, tetapi tidak rugi. Kalau kita berniaga kerana menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah. Ini penting untuk kita betulkan. Jadi kalaulah begitu, diary seorang usahawan diatur dengan apa? Kita tengok ya, nak atur hidup ni, kalau untuk kanak-kanak atur 3 perkara, insya-Allah teraturlah hidup kita. Tetapi tak salah kalau kita atur juga walaupun kita dah dewasa. Kita atur 3 perkara ni. Kalau kita atur diary kehidupan kita berdasarkan 3 ini, insya-Allah kita akan teratur. Pertama, waktu solat kita. Yang kedua, waktu makan. Yang ketiga, waktu tidur. Very simple. Ya. Jadi kita jaga waktu solat itu, ya, waktu solat itu kita jaga ya. Untuk bangun solat subuh kita kena tidur awal contoh, kemudian nanti kita sembahyang zuhur, nanti kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Di pertengahan itu ada perkara sunat rawatib, ada sunat duha dan sebagainya. Kita atur solat kita. Ini dari seorang usahawan, atur solat kita. Lepas atur solat kita, insya-Allah atur kerja-kerja perniagaan kita. Ya, di sana jangan ditangguhkan. Kerja hari ini mesti kita laksanakan hari ini. Jangan ada penangguhan. Saya ada tulis satu entry, saya kata terlalu mengharap kesempurnaan akan mengundang penangguhan. Kita kadang-kadang kita terlalu perfectionist. Ya, kita nak sempurna. Bila nak sempurna, kita pula terlalu banyak merancang ya, di atas kertas kita tulis macam ni lah, macam-macam kita tulis ya. Tapi
Bila kita nak buat, tak buat. Sebab apa? Kita mengharapkan kesempurnaan. Ya, ini yang dikatakan think never do. Tak boleh. Think never do. Hanya berfikir tetapi tidak membuat. Jadi subhanallah, orang yang berjaya ialah ya, dari ini job list dia, esok dia dah buat dah hari ni. Malam ni dah buat dah. Besok nak buat apa? 10 10 perkara dia nak buat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi besok bila dia pergi ke premis perniagaan ataupun pergi ke tempat-tempat yang dia nak melaksanakan tugas bisnes dia dah tahu apa dia nak buat dah. Dia dah, orang kata mission driven dah. Dia hidup, dengar ya, diary kita catat appointment kita catat kerja kita yang 10 tadi, yang sebagainya. Ini yang dikatakan hidup seorang usahawan mesti hidup by design, bukan by default. Tahu ya, by design. Artinya kita design hidup kita, kita atur hidup kita. Bukan default. Default ni pergilah nanti besok pergi ke premis perniagaan kita, tak tahu apa yang melintas, ada telefon buat macam ni kita buat, ada macam ni kita buat. Tak. Yang itu kita bukan mengatur hidup kita. Ataupun saya buat contoh begini, metafora. Remote, kita ada TV, kita ada remote control. Kita kawal TV dengan remote control. Kehidupan kita seolah-olahnya begini ya. Biarlah remote control kehidupan kita yang pegang, bukan orang lain yang pegang. Artinya kita boleh kawal diri kita. Daripada pukul ni kita nak buat, dari jam ini kita nak buat, dah atur dah yang sebagainya. Dan ingat ya, dalam mengatur masa ini ialah nyawa kita. Anggap itu. Membazir masa ialah membazir nyawa kita. Peluang datang, dia macam idea juga. Dia ketuk pintu di pintu rumah kita sekali je. Kalau kita tak layan, dia akan pergi dan tidak akan datang lagi. Jadi sebab itu ya, kita lihat kalau betul-betul kita nak berjaya sebagai seorang usahawan yang profesional, mesti ada job list yang jelas. Dan sekiranya daripada 10 list kerja yang kita tetapkan untuk esok, dan di akhir esok hari kita tengok kita dapat melaksanakannya 7 daripada 10, itu kira dah berjaya. Sebab hidup kita sudah kita design, sudah kita atur. Ini penting. Ya. Sebab itu yang dikatakan kita berjaya ni, kita kena fokus juga. Sebab ada orang kata dia usahawan yang berjaya, dia usahawan yang gagal. Yang berjaya tu kenapa? Dia jadi jutawan, dia berjaya. Yang gagal ni dia tak jadi jutawan, dia jadi biasa-biasa. Salah tu. Salah. Ya. Yang dikatakan berjaya dalam Islam ialah apabila kita berniaga ada 2 perkara. Pertama, yang dikatakan niat kita kerana Allah, itu tujuan. Yang kedua, kaedah kita, ittiba, mengikut dengan betul-betul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jalan. Jadi dalam Islam, kalau tujuan berniaga tu kerana Allah dan jalannya mengikut Rasulullah, sama ada kita berjaya jadi jutawan ke ataupun tak jadi jutawan, kita sudah berjaya. Itu penting. Kita sudah berjaya. Dan berjaya itu bukan satu destiny, tetapi satu journey, satu kembara. Maksudnya besok kita pergi ke premis perniagaan kita, niat kita kerana Allah, nak jadi hamba Allah dan jadi khalifah yang baik. Dan apa yang kita meniagakan, tidak ada gharar, tidak ada kesamaran, tidak ada maisir, tidak ada judi, tidak ada khamar, tidak ada arak, tidak ada riba, kemudian tidak ada penzaliman, tidak ada promosi yang exaggerated, yang keterlaluan. Kita tidak jual barang-barang yang luput tarikh, contoh. Ya. Itu dah berjaya. Allah dah nilai semuanya. Dan insya-Allah apabila kita mengikut jalan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita kekayaan. Sama ada disepadukan kekayaan harta dan kekayaan jiwa sekali, ataupun Allah bagi kekayaan yang dikatakan kekayaan jiwa. Harta tak dapat, harta sederhana biasa saja. Ini yang terjadi kepada seorang sahabat bernama Ubadah. Dan seorang sahabat lagi bernama Abdurrahman bin Auf.
Abdul Rahman bin Auf, dia berniaga, dia dapat jadi jutawan. Tapi Ubadah sebaliknya radhiyallahu anhu berniaga biasa-biasa saja. Ya, sebab itu kita tak terkenal. Tetapi dia adalah orang yang takkan kita nak katakan dia gagal. Tidak, dia seorang yang berjaya. Jadi saya rasa setakat itu ya, kita kembalikan sedikit kepada Cik Anisa. Kalau ada pertanyaan ke ataupun ada respon dan sebagainya, insya-Allah saya rasa kita boleh berkongsi insya-Allah. Silakan Cik Anisa. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Memang cantik penerangan Ustaz pada malam ni, bagaimana Ustaz cerita tentang bermulanya Nabi, kata Rasulullah SAW mula berniaga ya, dengan okey. So saya buka untuk penonton di luar sana, jika ada sebarang soalan boleh saja tanya, insya-Allah kita akan bacakan. Okey. Alhamdulillah. So sementara kita tunggu soalan apa kita nak cakap macam mana pula Ustaz kalau macam contohlah kan seorang usahawan tu dia macam dia rasa pergi sini orang asyik cakap benda yang sama, dia dah rasa bosan orang cakap benda yang sama. Jadi apa nasihat Ustaz untuk orang yang macam, adakah dia dikategorikan sebagai orang yang macam sombong sebab dia rasa dia dah tahu, jadi dia tak nak ikut cakap orang ni, dia macam tak nak follow orang ni, contoh. Macam mana Ustaz? Apa nasihat Ustaz? Ya, Cik Anissa dengan sahabat-sahabat yang mendengar, terima kasih ya. Benda yang sama didengar berulang kali. Persoalannya ialah benda yang sama tu kebenaran atau tidak? Kalau benda yang sama itu namanya kebenaran. Kebenaran sama ada yang ada nilai agama, kebenaran yang orang kata perkara yang diiktiraf benar oleh Islam, ataupun kebenaran tu mengikut ilmu perniagaan ke, pengalaman dan semua betul dan sebagainya, dia kena dengar berulang-ulang kali. Sebab itu saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan bahawa di dalam Al-Quran ayat yang menyuruh wa aqimus solah, dirikan solat tu diulang-ulang banyak kali. Kata ulama ni, kalau para sahabat mereka tu berbeza dengan kita tau. Kalau dia dengar sekali pun, ya, dia akan laksanakan mendirikan solat tu dengan sesungguh-sungguhnya. Kerana sahabat ni mereka yakin kepada syurga dan mereka yakin dan takut kepada neraka tu sampai dikatakan kalau syurga sudah berada di depan mata pun mereka tak bertambah lagi keimanan mereka. Kenapa? Kerana memang dah yakin yang maksimum. Tetapi sekalipun iman mereka begitu, tetapi mereka ayat Quran untuk solat ni diulang-ulang. Kenapa? Ya, diulang-ulang. Kerana repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Ya. Kalau dalam psikologi dia kata, pengulangan ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam hati kita, subconscious mind. Kalau dalam istilah psikologi dia kata subconscious mind, ya. Tetapi kalau kita mudah saja dalam hati, betul. Contoh, ya, anak kita ya, mengikut kaedah mendidik, ini di sudut pendidikan anak-anak, 300 kali diulang, ya, sangkut baju, lepas sangkut baju, baca buku, ulang-ulang ini, ya, 300 kali baru masuk hati dia tau. Sebab tu ibu dikurniakan satu kelebihan berbanding ayah. Ibu ni dia tak jemu mengulang. Boleh faham? Kalau ayah dia tak boleh, dia tak sabar. Ibu ni dia boleh ulang-ulang sebab tu anak terdidik. Ya. Jadi begitu juga dalam bisnes. Soalnya bukan berapa kali kita dah dengar perkara itu, tetapi apakah yang kita dengar itu sudah kita amalkan? Satu. Kalau kita amalkan, apakah sudah sempurna? Dua. Kalau sempurna kita sudah amalkan, apakah ikhlas? Tiga. Kalau kita dah amalkan dengan sempurna dan ikhlas, sudahkah kita sampaikan kepada orang lain? Jadi artinya kita jangan jemu. Kalau kita makan makanan yang sama, kita boleh jemu. Tapi kalau kita dapat ilmu yang sama, kita tidak boleh jemu. Kerana apa? Kalau kita tengok, senang je lah surah azan ya. Kita dengar surah azan ni 5 kali, 5 kali 2 artinya hayya 'alas solah, artinya 10 kali kita dengar. Tu campur tamat lagi berapa? 5, 10 campur 15. 15 kali dalam 24 jam. Kalau kita kata jemu,
Tak boleh. Kalau perkara itu kebenaran, kita tidak boleh jemu. Kerana, dengar ya, pertama, kalau kita dengar perkara yang sama, ya, kali kedua ataupun kali ketiga, mungkin kita belum mengamalkannya. Jadi Allah ya perdengarkan lagi untuk kita amalkan. Kita dah dengar tapi belum kita amal. Yang kedua, kita dah amal. Dengar lagi. Mungkin belum sempurna. Dengar lagi walaupun dah sempurna. Maksudnya belum ikhlas. Yang seterusnya ialah dengar lagi walaupun dah ikhlas. Untuk kita sampaikan. Boleh faham ya? Jadi kita dalam perniagaan kita tak boleh jemu-jemu menceritakan produk kita, menambah pengetahuan tentang produk kita, jumpa kawan kita, ingatkan lagi kalau kita ada pemimpin, ingatkan anak buah selalu tentang produk ini bagaimana, nak beritahu kepada klien supaya klien dapat manfaat daripada produk ini ya. Macam contoh ya, sekarang ni kita ada gamat ya. Betul lah Cik Anissa ya? Kena bagi tahu, kena berulang-ulang kali bagi tahu ya, supaya masuk ke hati insya-Allah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Memang so penonton luar sana jangan jemu ya dengan perkongsian setiap hari Isnin kita. Okey, so kita ada beberapa soalan Ustaz daripada saya baca satu-satu lah insyaAllah ya. Daripada Puan Kamaria Razak. Boleh okey. Dia kata ada segolongan manusia yang dari muda hingga pencen tak pernah berniaga, dan ada yang pernah berkata duit banyak-banyak nak buat apa, mati semua tinggal. Dia kata yang penting yang pencen pula akan cakap buat apa nak cari duit atau berniaga sekarang, nak belajar ngaji dan kelas agama je. Apa pendapat Ustaz tentang perkara sebegini macam tu? Ya. Sebab kita perlu cari harta sebab mati kita semua tinggal, kecuali 3 lah. Pertama, ilmu manfaat, kemudian harta yang kita amalkan sedekah jariah, betul? Jadi nak tinggalkan harta yang boleh menjadi sedekah jariah ini, itulah yang kita usaha berniaga ni. Boleh faham maksud saya? Jadi Islam tidak anti kepada harta. Islam tidak anti kepada kaya, ya. Tetapi saya katakan tadi, soal kekayaan, soal harta ni, dia ada 2. Yang pertama, bagaimana kita mendapatnya. Yang kedua, bagaimana kita membelanjakannya. Betul? Jadi, kata apa guna harta? Harta boleh tukar jadi pahala tau. Ya. Kalau tak ada harta, macam mana nak dapat pahala? Sedekah jariah. Betul? Kita nak keluarkan zakat. Kalau tak ada harta, bagaimana kita nak keluarkan zakat? Zakat itu artinya membersihkan diri dan harta kita. Orang yang berzakat dicintai oleh Allah. Orang yang berinfak mencintai Allah. Jadi sebab tu kalau orang kata apa guna harta? Harta letak di tangan, ya, akhirat di hati. Ya, artinya hati ingat perlu ada harta di tangan. Bukan harta tak ada di tangan. Cuma harta tu ada letak di tangan supaya dia boleh diagihkan. Cuma akhirat letak di hati. Tapi kalau akhirat je letak di hati, harta tak ada tangan, nak bagi apa? Betul? Ya. Jadi artinya subhanallah, ya, siapa yang membantu tentera Islam dalam perang Tabuk? Abdul Rahman bin Auf. Siapa yang membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah? Ya, harta Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang membeli telaga Yahudi supaya orang Islam tidak bergantung kepada Yahudi? Abdul Rahman bin Auf. Ini harta-harta yang kita dapat melalui perniagaan tadi. Ya, sebab itu kena faham baik-baik. Kalau dikatakan tak salah untuk saya mengaji, untuk saya tumpukan dan sebagainya. Tetapi kalaulah perniagaan itu, saya kata menempuh 2 syarat tadi. Pertama, tujuannya kerana Allah, jalannya mengikut sunnah Rasulullah. Sehingga dikatakan, kalaulah kiamat akan berlaku esok, di tanganmu ada benih, tanam benih itu. Boleh faham maksudnya? Tanam benih itu. Kiamat nak berlaku esok, tapi di tangan kita ada benih. Kiamat nak berlaku esok, tanam benih itu. Kalau kita fikir, kalau kiamat besok, benih ini takkan berbuah. Betul, tak sempat berbuah. Tetapi Allah bukan menilai hasil, tetapi Allah menilai proses. Proses kita berniaga, proses kita menanam itu juga jadi ibadah. Jadi artinya ibadah kita di akhir usia ni, di usia-usia akhir macam saya dah 60 ni betul ya. Ini dah dekat-dekat lah ni, ya. Dah 63, dah habis dah kalau ikut umur Rasulullah. Artinya waktu ini, okey, saya kata saya tumpu mengaji saja. Saya tumpu alhamdulillah, tak apa. Tetapi jangan tinggalkan perniagaan juga kalau kita ada perniagaan, sebab perniagaan tu juga satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini penting supaya kita faham. Ya. Supaya kita lihat nanti harta yang kita dapat daripada perniagaan itu
dapat menjana keuntungan, dan keuntungan itu boleh kita wakafkan. Bila kita wakaf, apa berlaku Cik Anissa? Apabila kita wakaf, dia pahala dia akan terus mengalir di alam kubur sana. Ya. Jadi mungkin perniagaan kita juga begitu juga. Jadi subhanallah, jadikanlah perniagaan itu bukan untuk mendapat keuntungan. Itu salah. Sebab tu bila kata-kata keuntungan untuk cari duit, saya tak mau perlu duit lagi dah. Sekarang makan lebih kurang, tidur pun lebih kurang, saya nak mati je. Bukan cari duit. Cari duit untuk kita tukarkan menjadi pahala. Ni mata wang akhirat, pahala. Jadi kita tukarlah. Sekarang kalau kita sekarang duduk di Malaysia, kita nak pergi Mekah, kita kena tukar jadi rial, betul? Daripada RM jadi rial. Begitu juga kalau kita nak pindah ke hari akhirat nanti, pasti tukarlah RM ni menjadi apa? Pahala. Ada banyak lah. Kalau kita ada duit, tukar jadi pahala banyak, betul? Kalau duit sikit, tak dapat. Itu je. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terbaik soalan tu. Okey. So kita ada lagi soalan daripada Encik Muhammad Zariman. Dia cakap, Ustaz, bagaimana sikap seorang usahawan dalam usahanya untuk menulis diary barunya dalam diuji dengan suasana pandemik dan ekonomi hari ini? Betul. Ya, kita bila ada suasana yang baru ini, ya, ada satu cabaran. Tapi cabaran juga bukan saja membuka ruang kepada masalah, cabaran juga membuka kepada suatu peluang yang baru. Misal kata, kita rasa sekarang ini kita sudah kita berada di industri 4.0, industri 4.0, ya. Industri yang pertama dulu adalah yang kata wap, ya. Yang kedua elektrik, industri yang kedua, ya. Industri yang ketiga ICT. Sekarang IoT, Internet of Things. Maksudnya semua dah sekarang ni bagaimana kita dalam suasana pandemik sekarang COVID-19, dia mempercepatkan lagi. Dulu kita ingat IoT dia lambat tau, tetapi bila ada pandemik ni, bila kita tak boleh jumpa face to face, jadi kita menggalakkan perhubungan melalui ICT, dan kita ada sekarang ni ada Lazada, ada Grab, ya, ada macam-macam cara, dan kita tidak perlu membuka kadang-kadang sekarang ni ada gerai, ada kedai, tak, kita hanya ada gerai dalam dunia maya saja, ya. Dan proses pemasaran kita jadi lahirnya influencer, dan juga kita buat sekarang kita dah buat macam mana kita nak buat pemasaran yang lebih dekat lagi dan sebagainya. Contohnya, ya, sekarang ini kalau ikut saya lah, di bidang kami, saya ada sahabat dengan sahabat Fitra Perkasa. Sekarang ni program latihan dah tak ada dah, face to face dah tak ada dah. Jadi bagaimana ini kita membuka satu lagi, dia kata bagaimana kita nak buat e-live, macam mana webinar dan sebagainya. Kita berterusan. Jadi artinya masalah ini menjadikan kita lebih kreatif. Boleh faham maksud saya? Dengan syarat yang pertama, ya, pergi yang pertama. Pertama, kita tajamkan kemahiran kita, sifat profesional kita, belajar banyak ilmu, kemahiran dan sebagainya. Pertajamkan. Yang kedua ialah iman kita. Iman dan kemahiran. Boleh faham maksud saya? Jadi insyaAllah bila kita berniaga atas iman dan takwa, di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka peluang yang mungkin selama ini kita tak nampak sebelum era pandemik ni, tetapi dalam era pandemik ni kita dah nampak produk baru contohnya. Ya, bagaimana cara menepati sebab itu dalam keadaan sekarang ini diuji dengan pandemik COVID-19 ni, ada orang yang menjana pendapatan lebih banyak daripada sebelumnya. Tak percaya Cik Anies? Kan? Ya. Jadi ini tak menghalang kita. Ya. Cuma kita kena menambah, pertama kata saya ilmu dan kemahiran, yang kedua keimanan dan keikhlasan. Allah akan buka. Ya, jangan takut. Sebab saya ada bertemu dengan seorang, ya, yang mungkin dah kenal, ya, Azlan Al-Amin. Dia seorang yang dulunya pengutip sampah, ya. Tak ada duit, tak ada kabel, tak ada ilmu. Dia waktu itu dah kena kuarantin lah. Sebab tak ada duit, ya. Dia macam kuarantin, ya, macam pandemik jugalah. Tetapi
Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia jalan, ya, kerana apa? Kegigihan, kerana keikhlasan. Mungkin, mudah-mudahan, ya. Jadi subhanallah, itu yang kita kena yakin berpegang kepada ayat Quran. Ya, dia kata, ya, walau anna ahlil qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Kalau seorang ataupun kalau penduduk satu qaryah ataupun satu organisasi, satu penempatan itu amanu wattaqau, dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Dalam satu ayat lagi ini katakan may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau seorang itu bertakwa, dia akan diberi makhraja, jalan keluar kepada masalahnya, dan dia akan diberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Pandemik macam ni menyekat, rupanya kesekatan ini bukan di ujung jalan, tetapi membuka satu jalan baru yang lebih luas dan lebih terang lagi. Boleh terjadi. Kita kena sangka baik, kena usaha betul-betul, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan dan kepakaran kita. Profesional kena profesional, mukmin kena mukmin, mukmin profesional, al-qawi dan al-amin, insya-Allah kita boleh berjaya. Ya, jangan takut. Jadi bagi sahabat kita yang bertanya macam mana nak susun diary yang baru tu, susun balik, ya. 2021 ni akan datang tak berapa sebulan lagi, maka sekarang kita dah boleh jot down dah. Apa matlamat jangka pendek kita? Jangka pendek ialah kurang daripada 3 tahun. Jangka sederhana 3 tahun ke 6 tahun. Jangka panjang lebih daripada itu. Kemudian jangka pendek, dengar ya. Jangka pendek yang 3 tahun ini pecahkan. Tahun pertama 2001, 2021, 2022, 2021 ni apa yang kita nak capai? Tahunan kita. Kemudian tahunan tu pecah kepada setengah, 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan tu pecah kepada bulan, dan bulan tu pecah kepada minggu, dan minggu itu pecahkan kepada hari. Dan hari itu ada yang kita nak capai. Target harian mesti selaras dengan target mingguan. Target mingguan mesti selaras dengan target bulanan. Target bulanan sampai 6 bulan, dan 6 bulan tu mesti sampai ke 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Ini yang dikatakan, dia kata kita merancang kehidupan kita. Ya, ini yang dikata diary, ya, seorang usahawan profesional. Ya, jangan hidup by default tetapi hidup by design. Ya, pilih untuk berubah by choice, bukan by chance. Cuba ubah dengan pilihan, bukan dengan keterpaksaan. InsyaAllah. Terbaik kata Ustaz. Okey, so kita ada satu lagi soalan daripada Huda Syar. Huda Syar ni tak silap saya daripada Singapura. Dia tanya, adakah permulaan perniagaan kita harus banyak memberi dulu macam berkhidmat dulu servis? Macam berkhidmat dulu servis. Perniagaan kita mesti banyak memberi dulu. Ya, banyak memberi dulu. Maksudnya subhanallah, ada kita lihat seorang sahabat saya berjaya dalam bidang perniagaan masakan, catering ni. Betul Dia, saya baru jalan dengan dia, alhamdulillah. Dia kata waktu COVID-19 ni, dulu dia buka catering. Bila catering, bila COVID ni, mana boleh ada kenduri, betul? Habislah. Jadi dia buat masakan daripada pembungkusan, pula penghantaran. Macam mana perniagaan dia, Cik Anissa, ya, yang boleh saya kongsikan, ya. Dia begini, dia pergi ke satu tempat pejabat, ya, atau 2 tingkat. Kami hari ni nak bagi makan free. Satu hari ni nak bagi makan free. Ya, kami bagi semua rasa dulu dan bagi komen untuk kami. Dia bagilah makan free. Ya. Kemudian di satu tempat lagi dia bagi makan free. Di sini makan free. Maksudnya niat dia ialah serampang dua mata dia. Yang pertama memang nak menjamu. Ya, Allah suka orang yang menjamu. Ya, orang yang memberi makan kepada orang lain. Ni boleh, ya. Pertama niat dia. Yang di samping menjamu, dia nak mendengar komen daripada pelanggan, ya, tentang produk dia, tentang masakan dia. Sedap atau tidak, betul? Kalau orang dah sedap, apa yang sebut dah. Besok dia kata, mula-mula dia memanglah dapat makan free, betul tak? Yang kedua, dia sendiri nak pergi, dan dia menjadi peniaga yang berjaya sekarang. Lagi free. Begitu juga kami ni dalam program training ni,
dalam program training dan juga membagi program latihan ni, kami kata macam ni kami akan bagi ceramah free. Dengar free ni. Kalau menarik, insya-Allah boleh ambil. Kalau tak menarik pun tak apa. Boleh faham maksud saya? Kena memberi dulu. Ya. Sebab tu selalu dikatakan kita mindset kita mesti fikir terbalik. Bukan kita tunggu kaya untuk memberi, tapi kita memberi untuk kaya. Ya. Itu fikirkan dulu. Jadi insya-Allah apabila kita memberi, kita memberi, tapi memberi tu dengan betul-betul lah kita mengharap keikhlasan, bukan memberi untuk menerima, tapi memberi betul-betul untuk kita memberi khidmat kepada masyarakat. Lalu saya katakan ubah niat saja. Katalah gamat ni produknya macam mana Cik Anisa? Satu gamat ni berapa harga dia? Katalah. Gamat RM85. Okey. RM80. RM85. Okey. Kalau kita jual kalau kita jual, minta maaf bateri saya lemah kejap saya onkan bateri. Okey. Kalau RM80 satu botol, tahu kita kata kita nak keuntungan 8, kita nak jual 3 botol. 3 kali 80 RM240. Okey. Sekarang kita target kita nak RM240 satu hari. Katalah ni kecil. Tapi kalau kita kata itu, kita nak menerima RM240 sehari. Cuba tukar niat Apa khasiat gamat ni? Tolong cerita Cik Anisa, apa khasiat dia? Okey, kita ada iklan sikit. Gamat kita ni memang sangat bagus. Pertamanya untuk kita betulkan balik sel-sel dalam badan kita. Okey, untuk yang sakit lutut, darah tinggi, kencing manis memang sangat-sangat bagus. Okey. Jadi kesihatan betul Jadi ya, betul. Kalau kita berfikir memberi begini jangan fikir kalau tadi 3 botol RM80, 3 kali 80 240. Aku nak RM240. Itu kita nak menerima. Cuba tukar niat. Aku nak bagi sihat 3 orang hari ini. Dengan 1 botol mereka membeli dengan membaiki sel dari sakit lutut. Cuba. Jadi kita bukan nak mendapat RM240, tetapi kita nak memberi kesihatan kepada 3 orang dengan 3 botol yang kita jual. Artinya kita memberi. Jadi itu yang kita kata mindset kita. Kena betul kan? Boleh faham maksud saya Jadi insya-Allah barulah jadi tadi bila kita jual tadi nak memberi kesihatan tadi, barulah kita berniaga atas khalifah. Khalifah itu ialah untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Tapi kalau kita fikir saya nak RM240, itu bukan khalifah nama dia. Itu kita nak menerima. Tetapi semakin kita memberi, insya-Allah kita akan banyak menerima lagi. Itu hukum sunnatullah. Jadi kan 3M dalam kita mencari rezeki. Cik Anisa ingat 3M saya selalu kata kepada sahabat-sahabat kita di Anaida. Yang pertama kita nak memberi. Yang ketiga bukan yang pertama yang ketiga kita nak memberi. Untuk memberi kita mesti memiliki. Betul? Untuk memiliki kita mesti mencari. Jadi orang yang nak memberi mesti memiliki, orang nak memiliki mesti mencari. Artinya kalau kita mindset kita untuk memberi, kita menjadi orang yang rajin mencari dan kita mesti memiliki untuk memberi. Kembali kepada orang yang tadi tu yang dia tak nak berniaga tu kerana dah ujung usia dan sebagainya. Bagaimana dia nak memberi kalau dia tidak memiliki? Dan bagaimana dia nak memiliki kalau dia tidak mencari? Jadi usahawan profesional ialah orang yang gigih mencari dan yang dapat memiliki dan akhirnya apa yang dia miliki itu dia dapat memberi. Kurang balik, dia cari balik, dia miliki dan memberi. Kurang lagi, memberi, memiliki dan mencari. Subhanallah, inilah mindset seorang usahawan yang dikatakan usahawan yang profesional, usahawan mukmin, insya-Allah.
Okey, Alhamdulillah. Begitulah. Ya Allah, menarik saya rasa perkongsian pada hari ini. Mungkin ada yang mungkin terlambat masuk ke, saya review sikit. Di awal tadi memang perkongsian sangat cantik sebab Ustaz share dulu macam mana minda usahawan mengikut Rasulullah yang mana bila Rasulullah SAW bila ada masalah melihat masalah itu sebagai satu peluang dan segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa penangguhan dengan cara yang berbeza, dengan cara yang tersendiri, dengan cara yang kreatif. Okey. Manakala Rasulullah SAW juga mula berniaga tanpa modal, malah bermodalkan kepakaran, iaitu saya jot down tadi sebagai satu orang kata satu cara untuk menjadi usahawan yang profesional. Jadi usahawan yang profesional ini pertama sekali mestilah sentiasa kreatif dan inovatif ya Ustaz. Yang kedua kena ada keberanian, yang ketiga kena tepati janji dan menepati masa, keempat adalah orang yang boleh diharap, dan yang kelima ada komunikasi yang sangat menarik dan orang rasa selesa untuk berkomunikasi dengan dia. Jadi semua ini tadi ada Rasulullah ada benda tu untuk menjadi salah seorang usahawan yang orang suka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. So tadi betul. So tadi yang saya catat juga kat sini, antara lain untuk menjadi usahawan profesional, pertama sekali mereka hendaklah atur masa, ini atur jaga waktu solat atur kerja-kerja, jangan ada penangguhan, dan juga ada list kerja harian yang anda semua hendak lakukan setiap hari So kat situ juga kita kena ada orang kata untuk berjaya ni ada 4 Ustaz. Pertama sikap, ilmu, kemahiran dan juga informasi ataupun maklumat. Betul? Okay, so kalian di luar sana, saya dah conclude sekali apa yang Ustaz share pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih Kak Nisha. Sebab Ustaz memang cerita saya tadi dengar je kan. So memang sangat-sangat mungkin ialah sebab mungkin ada yang masuk lambat ke, saya perasan tadi mungkin ada yang masuk lambat, so saya review balik. So terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Semoga urusan Ustaz dipermudahkan juga, insyaAllah. Doakan kami dan Aidar juga digunakan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey tuan-puan, di akhir-akhir ini di akhir-akhir ini saya macam semangat sikit sebab saya rasa soalan-soalan dari anda memang sangat-sangat bagus yang kita dapat, orang kata kita dapat refresh balik, kita dapat ingat balik hati kita, betulkan hati kita niat berniaga kerana apa So memang sangat-sangat saya rasa terima kasih dan beruntung untuk anda yang menonton live ini sehingga akhir. So saya nak share sikit sebelum saya tamatkan live ini, sebab saya ada baca ada beberapa cara ataupun beberapa ciri-ciri usahawan profesional lain. Kalau kita baca kan, pertama sekali seorang usahawan tak boleh dan tak mudah berputus asa. Okey, yang keduanya bijak menyelesaikan masalah, be proaktif dan juga pandai mengawal masa dan juga berpandangan jauh, insyaAllah. So perkongsian malam ni, okey, terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu kenapa saya happy bila dah live ni, sebab saya rasa soalan-soalan dan jawapan Ustaz tadi sangat-sangat bagus. Saya pun refresh balik. Okey, Alhamdulillah. Okey, itu dia Pak Sunnah kata Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih juga kepada anda yang setia menonton sehingga akhir live ini. Saya doakan semoga anda terus berusaha hari demi hari, insyaAllah kita memandang hikmah apa yang Allah nak berikan kepada kita, insyaAllah. Semoga urusan anda dipermudahkan. So, sekian saja dari saya. Kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama, dengan tajuk yang berbeza, dengan jemputan yang kita yang sangat hebat. Okey, sekian saja dari saya. Stay positif, stay proaktif, and be creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.